Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Allahumma iftah lana fi ta'rifina wansur alayna wa rahmatika wa dhakkina ma nasina ya dal jalim ikram ya fatah ya alim iftah lana faslan qariba. Allahumma faqihna fi din wa alim ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa intifa' wa istifada wal haytha ala muslim kitabillahi wa sunnati rasulih. ودعا إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Sebab apa? 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fi darain amin. Muka surat 61, keterangan yang menunjukkan binasa alam atau tidak. Binasanya alam ataupun tidak boleh ada alam jika berbilang-bilang pencipta. Binasanya alam ataupun tidak boleh ada alam jika berbilang-bilang pencipta. Pencipta itu ada dua saja, bukan tiga. Dua saja pun takkan jadi dunia ni, takkan jadi alam ini. Disebab apa? Memang sifatnya jika ada pesaing, mestilah masing-masing nak mengalahkan. Pertama, ditakdirkan, seandainya ditakdirkan berbilang-bilang banyaknya Tuhan yang menjadikan alam dengan bersama-sama dan tidak bertolong-tolongan antara satu sama lain, ianya mustahil kerana lazim berhimpun pencipta pada satu perkara. Satu perkara ada dua tiga pencipta, mustahil. Maksudnya akal tidak menerima jauhar firid. Apa tu jauhar firid? Satu benda yang halus yang tidak boleh dibelah bahagi, dicipta oleh dua pencipta, ataupun satu titik yang tidak boleh dibelah bahagi, ditulis oleh dua qalam. Macam mana tu? Satu titik dengan dua kolam, dua panel. Takkan boleh berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sebut saja Allah, kita akan menceritakan tentang zat dan sifat. Apabila kita cerita tentang makhluk, kita akan bicarakan tentang jirim ataupun jisim, arad, jauhar. Jauhar ada dua. Satu jauhar firid nama dia. Satu lagi jauhar ghairu firid, lawan dia. Arad.
Kalau Allah, bicara tentang Allah, kita akan bicara tentang zat dan sifat. Kalau sebut saja makhluk, jirim. Dirinya makhluk tu sama ada terdiri daripada jirim, jisim ataupun jauhar. Jauhar ni ada firid, ada ghair firid. Kalau firid ni lah jauhar, firid, yang seperti atom yang tak boleh nak dibelah bahagi. Kalau Allah kita panggil sifat, kalau makhluk kita panggil arad. Identitinya. Itu. Ini makhluk. Apa saja yang terlintas di pemikiran kita, di hati kita, mengatakan demikian-demikian, itu pasti bukan Allah. Itu makhluk tu. Yang terilusi, yang kita imaginasikan, imagekan, dan pemikiran kita dan hati kita itu semua makhluk. Takkan mungkin makhluk boleh mengenali Allah dengan zat diri Allah itu. Takkan mungkin. Bila kita cerita tentang Allah, kita akan bercerita tentang sifat dan zat dan sifat yang sedang kita belajar lah. Jadi apabila disebut sini, akal tidak menerima jauhar firid, yakni satu benda yang halus yang tidak boleh dibelah bahagi. Dicipta oleh dua pencipta, itu mustahil. Ataupun satu titik, ini perumpamaan, satu titik yang tidak boleh dibelah bahagi, yakni ditulis oleh dua qalam, dua pena. Satu titik dan satu mata sajalah pena tu. Takkan mungkin dua. Perumpamaannya beginilah. Bahawa alam ini takkan mungkin dicipta oleh dua pencipta. Hanya satu sahaja. Memang takkan mungkin ada dua pencipta. Negara kita ini pun kalau ada dua Perdana Menteri, tak jadi Malaysia. Berpecah nanti. Cukup satu PM saja cukup. Kedua, ditakdirkan berbilang-bilang banyak Tuhan pada menjadikan dengan alam dengan muafakat, tetapi separuh seorang menjadikannya. Maka mustahil juga kerana lazim ada perkara yang tidak ada pencipta. Maksudnya akal tidak menerima jauhar firid, yang satu benda halus yang tidak boleh dibelah bahagi, tidak diciptakan. Keterangannya begini, Tuhan A dan Tuhan B muafakat menjadikan perkara yang besar-besar separuh seorang, seperti bumi. Tuhan A ciptakan bumi, Tuhan B ciptakan matahari contohnya. Bukan sehinggalah perkara yang sebesar-besar. Tuhan A dan Tuhan B muafakat menjadikan perkara yang besar-besar separuh seorang, seperti bumi, matahari, bulan, sehinggalah kepada yang sekecil-kecilnya. Maka lulus ciptaan kedua-dua mereka. Tetapi apabila sampai kepada jauhar firid, sesuatu yang halus itu, maka satu Tuhan sahaja yang lulus ciptaannya. Sedangkan Tuhan yang satu lagi tidak lulus, tidak dapat, tidak boleh. Kerana jauhar firid adalah perkara tidak boleh dibelah bahagi. Ketika itu dikatakan Tuhan lemah yang tidak lulus ciptaannya, yang tak dapat nak buat jauhar firid ini, maka itu lemah. Ini mau kepada lemah pada Tuhan yang lulus ciptaannya, kerana kedua-duanya adalah bersamaan darjat. Kalau kata Tuhan, mesti sama darjat dia, kekuatan, kehebatannya. Tetapi bila Tuhan yang si A ni boleh buat, Tuhan B tak boleh buat, bermakna dikarenakan Tuhan B juga tak boleh nak buat, bermakna itu menyatakan bahawa Tuhan A pun lemah juga. Sebab apa? Tuhan tu memang satu darjat, hebat sama hebat, tetapi Tuhan B tak boleh nak buat, bermakna Tuhan A pun lemah juga. Dan ketiga, ditakdirkan berbilang-bilang banyaknya Tuhan pada menjadikan alam dengan tiada muafakat serta lulus kehendak kedua-duanya. Dua-dua tak setuju. Satu menciptakan bumi bulat, satu menciptakan bumi ini membujur, satu lagi menciptakan bumi ini petak. Seperti seorang hendak menciptakan malam dan yang lain hendak menciptakan siang, maka lulus kehendak kedua-duanya ini juga mustahil kerana berhimpun dua yang berlawanan.
siang dan malam. Dan masa sama kita sebut siang, dia juga malam. Malam, dia juga siang. Itu mustahil. Sebab tidak akan ada mufakat di situ. Kita duduk rumah tangga pun ada mufakat semua. Selama kita menikah ni. 25 tahun, 30 tahun. Ada sumengam dia. Tak, mesti. Kita nak langsir warna hijau, dia nanti warna biru. Kita nak makan nasi ayam, dia nak makan nasi dagang. Macam-macam. Kita nak beli kereta Activa, dia nak kereta Mavic yang baru tu. Bergaduh lah. Kita nak balik kampung kita, dia nak balik kampung dia. Lala tak gaya kat sini je. Ditakdirkan berbilang-bilang. Yang keempat, ditakdirkan berbilang-bilang banyak Tuhan pada menjadikan alam dengan tiada mufakat serta lulus kehendak salah seorang daripada keduanya. Ini juga mustahil kerana yang tidak lulus itu tetap lemah, dan yang lulus itu lemah juga kerana bersamaan darjat martabat keduanya, iaitu martabat ketuhanan. Ini saja nak ceritakan bahawa takkan mungkin alam ini dicipta oleh dua Tuhan. Takkan mungkin sama sekali. Seterusnya, kesimpulan muka surat 62. Dengan keempat-empat keterangan dalil tersebut, iaitu burhan tawarrud, dalil muafakat yang pertama tadi, burhan tawarrud dalil muafakat kedua, dan yang ketiga pula burhan ni dalil pendalilan atau kenyataan hujah. Burhan tamanu' dalil bertegah-tegah daripada Quran mana'a tamanu', dan keempat burhan tamanu' dalil bertegah-tegah. Adalah jelas mustahil berbilang-bilang, yakni banyak pencipta, kerana banyak pencipta itu membawa kepada tiada alam dan binasa alam, padahal alam ini ada. Sekarang kita lihat alam ini ada. Bila adanya alam ini, itu dalilnya Allah tu Esa. Allah itu satu saja, pencipta satu saja. Takkan mungkin ada dua pencipta. Kalau ada dua pencipta, sama ada alam ni kucak-kacir ataupun alam ini tidak akan dijadikan, kerana berbeza pendapat, berbeza kehendak antara dua Tuhan. Selesai bab tu. Daripada kesinambungan yang lepas mengenai kam munfasil pada zat, kam munfasil pada, kam muttasil pada zat, kam munfasil pada sifat, kam muttasil pada sifat, dan kam munfasil pada perbuatan. Nak ceritakan wahdaniyah tu sebenarnya pengajian lepas tu, mengenai tentang esanya Tuhan. Dan seterusnya muka surat 63, kudratun. Kudratun ialah kuasa. Kuasa artinya kuasa Allah Ta'ala. Mustahil ia lemah. Sebut saja kuasa Allah. Bicara kita sifat 20 ni bicara tentang sifat Allah. Kalau kita dah tahu, dah bicarakan tentang kuasa itu kuasa Allah, justru itu beribadatlah. Jangan rasa kita berkuasa menjadikan ibadat. Perasaan yang wujud, merasakan kita yang mendirikan ibadat dengan kuasa kita, itulah syirik nama dia. Sebab itu sebut kulluka syirkun khafi. Kata Imam Al-Salan, setiap diri engkau itu syirik khafi. Kenapa disebut kulluka? Syirkun khafiyun. Kullu ni setiap. Ka ni engkau. Engkau ni seorang ke kita ni? Seorang. Khitab ni untuk seorang saja. Tetapi sebut setiap. Bermakna setiap engkau tu apa dia? Pemikiran, kehendak, perbuatan. Kan banyak tu. Pada diri yang satu tu, berfikirnya kita, kehendaknya kita, perbuatannya kita, kuasa dan sebagainya. Kita rasa kita punya, kita memilikinya. Memiliki sama', memiliki basar, memiliki kalam, memiliki hayah, memiliki ilmun, memiliki iradah, memiliki kudrah. Merasa pemilikan itu. Setiap yang kau rasakan itu,
merupakan syirik khafi. Justru itu beramallah. Jangan sampai terasa diri yang beramal. Ni kita belajar ini nak upgradekan kita punya kematangan tauhid kita. Kita baca hadis mengenai fadilat solat berjemaah. Memang kita ni lemah. Apabila dengar saja fadilat kelebihan berjemaah ni, mendoronglah kita jadi motivasi untuk pergi solat berjemaah. Tetapi di segi penghayatan daripada rumah sampai ke surau ini, janganlah menghayati diri kita. Menghayatilah diri Allah. Dia memberikan kekuatan pada kita untuk bergerak. Atas kekuatannya Allah. Bukan kehendak kita, bukan kekuatan kita. Itu, perasaan itu yang perlu dibaiki. Ditambahkan lagi kematangan ketauhid kita ini, supaya merasakan setiapnya Allah tak ada pada kita. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Kita muzakarahkan balik. Ulang, benda ni kena ulang-ulang selalu. Wa ma ramaita. Di situ ada penapian tu. Tidak engkau yang melontar di sini. Tidak. Penapian. Engkau melontar. Iz ramaita. Saja saya guna pen merah ni supaya tahu bahawa dalam ayat ini ada 3 poin yang perlu kita fahami. Iz ramaita, ketika di saat mana engkau melontar. Walakin, tetapi, ini hakikatnya ni. Tetapi Allah yang melontar. Satu, penafian, menafikan. Kedua, nafi, penafian. Yang kedua, syariat. Syariat kena jalan teruslah, bergerak seperti biasa. Tuan-tuan bekerja, keluar rumah, pergi bekerja. Atau jalan kasbi, usaha ikhtiar. Tetapi usaha ikhtiar tu kena nafikan sebab kena ada penafian tu. Pakai baju perisai, nak berperang ni pakai perisai. Memang kita tahu yang mematikan Allah, tapi syariatnya raikan. Siapa yang bawa syariat? Nabi Muhammad. Siapa turunkan syariat? Allah. Apabila seorang tu tinggal kena sebab, dia sombong dengan Allah. Jangan sombong dengan Allah. Kita sembahyang duha, kerja tidak, sembahyang duha dia, berzikir, pagi baca Yasin lepas subuh, sebelum tidur baca Waqiah, malam tahajud. Tapi tak kerja. Bagaimana tak meraihkan Allah? Allah turunkan syariat supaya diikuti. Kenapa tinggalkan syariat? Keluar. Hingga Nabi pun bersabda, tidak ada dosa yang tidak boleh diampunkan, melainkan dikarenakan seseorang itu berpenat-penat pergi bekerja, pergi mencari rezeki. Ada dosa yang tidak diampunkan Allah, melainkan dosa itu diampunkan kerana apa? Berpenat-penat pergi cari rezeki itu. Nak beri anak isteri makan. Ini syariat jalan terus. Tapi penghayatannya kena menafikan tu. Penafian, syariat. Lepas tu ini yang ketiga, hakikat. Sebab kita belajar sifat 20, memang semua ini perbuatan Allah, kehendak Allah. Bahasa syariat, ada daripada Allah ni bahasa syariat, ada buruk, ada baik. Positif, negatif. Dan kedua-dua ni daripada Allah. Allah yang pemilik nama Al-Asmaul Husna, pemilik nama-nama yang baik, dan mempunyai sifat hakim, bijaksana, takkanlah buat benda buruk itu buruk. Tak nama buruk. Hakikatnya, yang buruk itu baik.
Sebab datang dari pihak yang baik, Allah Ta'ala. Baik yang mendatang, itu rahmah. Buruk yang mendatang, itu hikmah. Melihat seorang itu buat ketaatan, itu kerahmatan Allah, kasih sayang Allah. Buruk yang seorang itu dilakukan, itu kebiasaan Allah. Pertama, kita mengambil iktibar. Hukum syariat, ada contohnya, ini yang salah, yang kata haram, itu yang buat haram tu. Nah, itu syariat. Nah, dan dipandang pada sudut hakikatnya, itu pun takdir Allah. Dikarenakan takdir Allah lah, maka beradablah dengan Allah. Sebab Allah yang buat tu. Justru itu tidak ada ruang dalam Islam itu supaya memaki, mencaci, mengejek pada orang yang bermaksiat dan mungkar itu. Tak ada. Kerana apa? Hakikatnya daripada perbuatan Allah juga. Maka kena beradab dengan Allah. Sebab itu bila kita berdoa pun, kita sungguh merintih. Merintih tu bukan berceloteh maksudnya. Rintihlah. Hati rasa rendah diri, rasa pasrah, tawakal pada Allah. Sebab itu antara doa ringkas padat Nabi baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebut saja Rabbana. Wahai Tuhan kami, atina, berilah kepada kami daripada perkara ata, datangkan kepada kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan apa? Kan borong kan, semua yang nama kebaikan beri di dunia ini. Dan juga kebaikan di akhirat. Apa yang kebaikan di akhirat? Semua yang kebaikan di akhirat beri. Selesai masalah. Wa qina azabannar, sama ada pada api neraka. Antara doa yang padat yang Nabi baca juga, ya muqallibal qulub, wahai yang membalik-balikkan, membolak-bolakkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam agama. Apa saja kaitan dengan agama, tetapkan, istiqamahkan. Tauhidnya, kelakuannya, sunnahnya, semua. Jadi kalau kita merintih sini, guna ayat Quran, guna hadis, guna kalam-kalam ulama untuk kita berdoa. Kalau kalam kita, doa kita, mencecehlah kita. Ya Allah, perempuan, suami dah meninggal, ya Allah, aku tak ada tempat nak mengadu, ya Allah. Aku tak ada tempat nak mengadu. Allah Ta'ala kata, aku ni siapa pula dengan kau? Aku tak ada tempat nak mengadu, nak menggantung, ya Allah. Apa nak jadi ni sekarang ni, barang-barang pun mahal. Berseluruh itu rasa mahal, barang mahal, beras naik, kilang tipu beras, telur pun tak ada sekarang ni. Lepas apa lagi? PM pun tak betul. Ni namanya bandani saja. Dah melanjut sampai ke kerajaan, habis dia komplainnya. Apa hal tu? Itu berdoa ke apa tu? Itu berceloteh daripada Allah Ta'ala. Kita nak berdoa pun jaga adab dengan Allah. Antara adab dengan Allah, jangan tak sabar. Doa ni kena sabar. Dan jangan berburuk sangka. Doa saja, ibadat. Jangan gelojoh. Maksudnya apa? Tak sabar nak dapatkan apa yang kita minta tu. Hakikat sebenarnya, kita berdoa ini bukan nak meminta-minta dengan Allah. Sebab Allah tu namanya alim, maha mengetahui. Sebelum kita minta pun Allah dah tahu apa yang minta. Kita berdoa ni bukan nak minta-minta Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tu namanya Wahab, maha pemberi. Cuba lihat dalam hidup kita ni, banyak yang mana kita dapat, kita tak pernah minta pun Allah beri juga. Bermaksiat pun Allah beri juga. Kan ada doa, jangan kamu zalimi orang. Walaupun orang kafir sekalipun. Orang kafir, kalau dia berdoa, Allah perkenankan tu doa si kafir tu. Kafir ni zalimi itu, kalau dia berdoa, ya Allah, itu orang Islam banyak jahat, susahkan saya, zalim saya. Itu pun Allah makbulkan tu, si kafir tu. Jadi nak katakan Allah tak makbul, memang Allah makbulkan. Cuma kita yang berburuk sangka dengan Allah. Sebab itu dalam hidup ni, jaga adab dengan Allah. Kita ada adab dengan guru, adab dengan masyarakat, kawan sekeliling kita, dan jaga adab dengan Allah. Jadi kita boleh tauhid ni untuk kenal Allah dan beradab dengan Allah. Di sini ada 3 poin penafian. Yang sebut la ilaha illallah tu. La tu la menafikan tu.
menafikan la ilaha, tiada Tuhan, tiada selain Allah. Nah, melainkan Allah, dia yang menetapkan illallah situ. Nah, jadi apabila pemikiran kita, kehendak kita, perbuatan kita, ilmu kita, rasa soleh, rasa warak, itulah kata, setiap apa yang kamu rasakan itu adalah merupakan syirik khafi. Nah. Walaupun syirik khafi ini tidak membawa kepada murtad, rosaknya akidah kerana murtad itu, kena mengucap balik tidak, tetapi tetap berdosa. Ini yang kita takutkan. Kalau orang buat maksiat, dia tahu dia salah, sebab itu buat maksiat pun sorok-sorok. Orang minum arak, dia tahu dia salah, sebab itu pun minum arak pun sorok-sorok. Tetapi orang yang datang ke surau, rokok sujud, dia ada riak situ, ada ujub. Pernah rasa salah ke? Kau tak belajar, memang tak tahu. Ini salah. Riak tu salah. Ujub tu salah. Syirik khafi tu salah. Takut-takut dikarenakan tak rasa bersalah itulah matinya dalam su'ul khatimah. Mati dalam keadaan dipenuhi dengan syirik khafi dalam diri kita. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, la tasihul ibadah. Kita apa pun hujah kita, Quran, hadis, kalam ulama, kaedah-kaedah usul, sebagai hujah kita, sebagai panduan kita, bukan daripada apa yang kita fikirkan. Kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah. Tidak sah ibadat kita, maksudnya tidak diterima. Kalau sah pada hukum fiqah, tapi belum tentu diterima Allah. Rokok sujud kita, Fatihah kita, wuduk kita betul pada hukum fiqah, selesai. Tapi di sisi hakikatnya, Allah terima tidak, bergantung pada niat kita tu. Bergantung pada hati kita tu. Untuk siapa, sembah siapa. La tasir ibadah, tidak sah ibadat, maksud tidak terima ibadat itu. Illa, melainkan ba'da, selepas ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat kamu, tidak sah ibadat melainkan selepas ma'rifatil ma'bud, selepas mengenal yang disembah, ma'bud. Selepas dia mengenal, dia sembah. Sebab itu Quran pun sebut iyyaka, akan engkau, Allah ni dulu. Na'budu, akan engkau kami sembah. Bermakna uslub, gaya bahasa di sini, kalau nak buat ayat na'budullah, kami sembah Allah, betul. Di segi grammar dia betul. Tapi Quran ini bukan hanya sekadar nahwu saraf saja, tetapi grammar dia menyentuh tentang sastra, bahasa Arab itu sendiri. Dipanggil ilmu balaghah, ilmu sastranya. Maka kalaulah na'budullah, fokusnya kepada na'budu, perbuatan menyembah. Tapi kalau iyyaka na'budu ini fokusnya kepada iyyaka, akan engkau. Segera bahasa Arabnya. Maka Allah tu, maka di sinilah ulama-ulama usuluddin mengatakan awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Nabi dakwah berapa tahun kat Mekah tentang tauhid saja. Untuk siapa? Untuk kenapa? Untuk kenal Allah. Tauhid saja. 12 tahun, hadis riwayat mengatakan 11 tahun. Apabila pindah ke Madinah, semua hukum-hukum turun terus. Tapi di Mekah tu tauhid. Itu pun terima Isra Mi'raj, terima perintah solat, solat pun sorok-sorok tu. Bukan syiar. Ada semangat yang bersemangat, nak syiar terus. Dipukul oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar akhirnya semua berpindah. Bila pindah ke Madinah, satu persatu baru syarat turun. Dan tapi selama 12 tahun, 11 tahun di Mekah itu, tauhid saja. Kita ni belajar tauhid berapa lama? Adalah sebulan 2 kali. Ini pun baru 2 kali. Sebelum ni sebulan sekali. Nabi hari-hari cakap tauhid.
Nabi itu kalau solat 2 hari mungkin bukan 100 tahun pun tak masuk-masuk lagi. Ya. Sebab itu kena Allah juga, tak dapat tidak. Ya. Baik. Sekarang ni kita bicara tentang kudrat. Sebut saya kudrat Allah, kuasa Allah. Ya. Mustahil ia lemah, ajuz. Maksudnya Allah Ta'ala berkuasa, berdaya, mampu dan memberi kesan, mengadakan menjadikan sesuatu yang sepatutnya ada, dan berupaya ataupun berkuasa meniadakan sesuatu yang sepatutnya tiada. Perlu diingat, menyandarkan iaitu membangsakan taksir, kesan kepada sifat kudrat adalah pinjaman cakap, pinjaman kata-kata, pinjaman cakap yang difaham oleh akal, yakni majaz akli nama dia. Kalau orang kata, siapa buat ni? Saya yang buat ni. Kuih ni, saya yang buat rumah ni, saya lah menukang rumah ni. Itu hanya meminjam kata-kata ke, kuasa ke, pandai, itu saja. Bukan hakikat sebenarnya. Kalau kita kata, kita pun ada sifat melihat, hanya meminjam kata-kata saja. Dipanggil majaz, meminjam kata-kata. Bukanlah pada hakikatnya sifat kudrat memberi kesan, kerana yang memberi kesanlah zat yang maha suci, yang bersifat kudrat, iaitu bukan semata-mata zat dan bukan juga semata-mata sifat kudrat. Tetapi pada orang awam berkata, kudrat yang berbuat ataupun katanya, pandang olehmu perbuatan kudrat Allah Ta'ala, maka itu haram. Berkata sebagian ulama, makruh, selama seorang itu tidak beriktikad kudrat yang memberi kesan dengan sendirinya. Sebaliknya ia beriktikad kudrat memberi kesan dengan sendirinya, maka kafir. Yang sebenarnya Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrat, menjadikan ataupun menyadakan, mengubah tiap-tiap makhluknya. Dialah yang mengatur dan mentadbir segala perjalanan alam dan ahwalnya. Bermakna sebut saja bahasa mudah, siapa ciptakan alam ini? Allah. Fahamlah kita, Allah yang mana zat yang mempunyai sifat itulah, zat yang bersifat itulah yang menciptakannya. Sekalipun pada zahirnya manusia yang melakukannya pada pandangan mata kita, tetapi ada bagi manusia apa yang dikatakan iktisab, yakni usaha dan ikhtiar. Yang kita lihat orang tu berusaha, orang tu solat semua tu, itu yang ternampaklah usaha ikhtiar. Atau dipanggil iradah juz'iyah, istilahnya lah. Kemahuan yang putus dalam hati si hamba. Dengannya dapatlah si hamba memaling segala perbuatannya kepada kebaikan dan kejahatan. Itu pun pada hakikatnya juga, nampak tu? Pada hakikatnya juga tidaklah memberi kesan apa-apa. Ia adalah hak bagi si hamba untuk dikira dosa dan pahala. Mesti diingat, apa-apa kelakuan Allah Ta'ala terhadap hambanya tidak boleh dipersoalkan. Tentang Allah, tak boleh persoalkan. Kenapa Allah ciptakan seorang itu kafir? Jangan tak perlu persoalkan. Kenapa Allah ciptakan seorang itu daripada kecilnya ia dahlah cacat, keluarga pula miskin. Apabila mak ayah meninggal, dia pula mak saudara yang jaga. Mak saudara jaga tak sama dengan mak sendiri jaga. Kadang-kadang makan, kadang tak makan. Dijaga sampai itu mati. Kalau kita renungkan kisah sampai kecilnya keluarga miskin, cacat, hidup sampailah umur 60, mati, susah begitu, nak kata apa dengan Allah Ta'ala? Jangan cakap apa-apa. Itu hak dia. Ada hikmahnya tu. Ada seorang hamba Allah beritahu, Ustaz, adik saya ni dia jatuh, bisnesnya jatuh merendum, jatuh muflis lah. Kemudian dan bersama dah jatuh muflis, jatuh sakit pula tu. Terkeluarlah daripada lidah dia. Allah ni tak adil. Sebab dia lihat kawan-kawan dia bisnes, semayang pun tidak, buat maksiat lagi, tapi bisnes naik. Allah tak adil. Itu rosak akidah tu, bahaya tu. Tentang Allah tak boleh pertikaikan. Sebab Allah itu Tuhan, maka bersifat dengan sifat ketuhanan. Adapun kita hamba, bersifat dengan sifat kehambaan. Terima saja.
Kita ni, apa pun perbuatan Allah kena redha. Maksudnya apa? Kalau kita bisnes, kita dapat untung. Redha tak Allah bagi kita untung? Redha Ada kata, saya tak redha Allah bagi saya untung. Pelik juga tu. Kalau lah Allah bagi kita untung, kita redha perbuatan Allah bagi kita untung, maka kita juga kena redha kepada pasangan yang untung. Apa pasangan untung? Rugi. Itulah dia. Kita redha Allah Ta'ala bagi kita sihat. Justru itu kena redha juga pasangannya. Sakit. Dan memang namanya hamba. Redha dengan pemberian Allah, kita syukur. Redha dengan bala bencana, kita sabar. Dua-dua pahala tu. Bersabar pahala, bersyukur pahala. Jadi apa naknya kita ni? Duduk posisi masing-masing. Siapa duduk posisi orang kaya, usaha untuk bersyukur. Siapa duduk posisi orang miskin, usaha untuk sabar. Selesai. Duduk masuk syurga tu. Duduk masuk syurga. Ya. Inna Allah ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kita ini jangan tunggu nak ambil wudu, gerak, rokok, sujud, baru ibadat. Tak. Hidup kita ni diam pun jadi ibadat. Cuma betulkan kita punya mindset kita je. Kalau kita diam kat rumah, tak keluar rumah, diam saja di rumah. Niat nak jaga mata, dapat pahala. Niat nak jaga telinga, niat nak jaga lidah, nak lihat, niat nak jaga anggota badan kita daripada duduk bercampur dengan perempuan lelaki, duduk dalam majlis lara, lalai. Pahala tu. Tak buat apa pun. Pahala dah tu. Tuan-tuan keluar saja rumah, tujuan apa? Nak bekerja. Niat ibadat kerja tu. Rezeki memang dah siap dah. Bukan cik rezeki pun kita ni. Sebab rezeki dah siap. Berapa ramai orang yang tak kerja pun rezeki masuk. Orang pencen masuk tak? Kerja apa? Kerja tengok mebeng tuyu je. Masuk dah duit. Tu je kerja dia. Tak ada apa pun. Semua dah siap tentang rezeki ni. Cuba lihat anak kita membesar. Dia bekerja nanti dah habis sekolah umur berapa? Umur 25 baru nak bekerja. Dah habis semua sekolah universiti. Selama 25 tahun hidup tu, dia kerja apa? Waktu kecil-kecil kerja nangis je. Dapat aiskrim, dapat layang, dapat naik motor, dapat naik terbang. Semua je. Semua dapat nangis je. Kita ni pula dah lama tak nangis tu tak dapat. Cuma nangis sikit malam. Jadi, satu mindset kita betulkan tauhid juga. Banyak kita punya anggapan-anggapan yang menyeleweng secara tak sedar ni kita ni. Bukan keluar rumah cari rezeki dah sebenarnya. Cuma berbahasa je manis. Orang kata mujadalah mujawalah ni munjamalah ni bermanis mulut dia, bermanis kata-kata saja. Mana ni? Kerjalah. Dah aku kau tak kerja macam kau kerja makan gaji, aku kerja sendiri ni. Kau tak kerja tak berasap kat dapur tu. Kerja-kerja berasaplah dapur tu. Sekarang kita bukan dapur berasap, kat ruang tamu pun berasap juga. Sekalipun pada zahir manusia yang melakukannya pada pandangan mata kita, tetapi ada lagi manusia. Tetapi ada bagi manusia apa yang dinamakan iktisab, usaha dan ikhtiar, memilih ataupun dipanggil iradah juz'iyah, kemauan yang putus dalam hati hamba. Dengannya dapatlah si hamba memaling segala perbuatannya kepada kebaikan atau kejahatan. Itu pun pada hakikatnya juga tidaklah memberi kesan apa-apa. Ianya adalah hak bagi si hamba untuk dikira dosa dan pahala. Mesti diingat apa-apa kelakuan Allah Ta'ala terhadap hambanya tidak boleh dipersoalkan. La yusallu amma yaf'alu wa hum yusalun, tidak persoalkan apa yang diperbuat, bahkan mereka akan dipersoalkan, ditanya apa yang mereka buat. Ditanya kita waktu muda buat apa, waktu sihat buat apa, waktu lapang buat apa, waktu kaya buat apa. Hanya hamba itulah yang dipersoalkan. Oleh itu kita diperintahkan menurut apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah sahaja, disebabkan kita tidak mengetahui apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Tidak ditanya Tuhan mengapa, tetapi kitalah hamba ditanya mengapa dan kenapa. Anda bertanya bagaimana keadaan ini. Jawabnya,
kerana hamba telah diberi akal untuk menimbang buruk baik sehingga ia boleh berusaha dan memilih ikhtiar. Hamba juga telah diberikan petunjuk jalan kebenaran dan diutuskan Rasul-Rasul sebanyak 313 orang diutuskan. Untuk apa? Untuk membawa manusia kepada Allah. Itu syariat tu. Jika anda berkata, adakah Tuhan yang menjadikan orang-orang miskin berterusan dengan kemiskinannya sekalipun telah berusaha? Ya, memang ada orang berusaha. Saya ada duduk di PPR Kepung sana, jemaah saya lah, jemaah surau. Dia kerja pasar malam, berpindah kat Selayang, Kepung, Segambut. Dia jual apa? Jual tu lah, jual lampu picit yang kecil tu, laser tu, screwdriver, apalah benda-benda yang alat-alat seperti itu. Itu bukanlah orang nak beli mana pun. Dalam keadaan orang ekonomi pun tak berapa nak cantik, jadi orang lebih fikir nak makan je, fikir makan dah selesai. Itu pun makan pun dah mula drop. Jadi jual-jual benda alat seperti itu. Saya tanya, bang, mam tadi niaga kat atas, berapa untung? RM2 Ustaz. Ya betul, RM2 Ustaz. Orang tanya ada, tapi tak beli. Mungkin kalau orang yang jaga brand sikit, mana nak beli pasar malam, beli mahal lah sikit, tempat ada jenama. Yang tanya, jadi anak dia, bah, berapa dapat bah? RM2 long. Tak apa, kau jangan risau. Nanti abah bayarlah kau punya gaji kau nanti. Pujuk anak begitulah, anak pun memahaminya. Jadi memang yang penting buka saja meja, pasang saja payung, itu ibadat. Sebab betulkan mindset kita kerja itu ibadat. Bukan kerja tu cari rezeki. Rezeki tu tak perlu dicari kan. Ulat dalam batu pun makan minum juga. Makan juga. Adakah Tuhan dengan menjadikan orang-orang miskin berterusan dengan kemiskinannya sekalipun telah berusaha? Kanak-kanak sakit, kecil-kecil dah jantung berlubang, sampai nak kena operation, dah collect sampai 100,000, 200,000, lepas tu meninggal pula. Nak kata apa tu? Tak ada nak kata apa. Allah Ta'ala punya kerja. Kita kata zalim Allah Ta'ala, kecil-kecil dah kena jantung berlubang, mati pula tu. Nak tanya, kalau mati budak tu, ke mana tempat dia besok? Syurga. Awak dia untuk komplain tu belum tentu lagi syurga neraka tu. Macam orang dulu kan ada kren kan jatuh kat tengah-tengah Masjidil Haram tu. Jatuh, mati. Jadi orang kata saman ini, kena saman ni, kontraktor ni, bla 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 bla. Padahal mungkin orang yang mati tu pun dia lah berdoa nak mati kat Mekah. Tengah buat haji fi sabilillah. Lebih baik orang macam mana keadaan anak-anak orang Palestin mati, kena bunuh kecil-kecil. Kita kata mati kecil-kecil kena bunuh tu pun syurga tu. Antara mati syahid dan mati kena bunuh. Satu. Yang keduanya, tak ada dosa pun. Confirm syurga dah tu. Kalau dia hidup lama sudah balik, buat apa nanti dikira Allah Ta'ala tu, syurga neraka tu, dosa pahala tu. Bermakna kalau begitu, baik mati dulu. Baik mati dulu. Daripada nanti besok nanti dibetulkan, dia ubah pemikiran jadi orang liberal dan sebagainya, baik mati dalam keadaan budak kecil. Ada hikmahnya apa pun. Kanak-kanak sakit, orang kafir masuk neraka sebabkan tiada hidayat. Sedangkan hidayat itu Tuhan yang menganugerahkan. Orang yang mahu beristri cantik dapat yang bodoh dan sebagainya. Di mana keadaan Tuhan? Kita semua istri mesti cantik punya. Kau tanya kadang-kadang baik perempuan baik lelaki, Ustaz, saya toncikkan jodoh. Saya akan tanya, nak ciri-ciri macam mana? Semua, Masya Allah, kalau boleh Ustaz. Ada yang siap beritahu saya. Betul-betul dekat kat Yaman lah. Budak-budak Thailand. Cik kita hak tino tu. Patut isteri saya kan, kami duduk luar. Lalu duduk luar dah bersama isteri dan rumah tangga. Jadi isteri saya akan pergi ke belajar di tempat perempuan. Saya belajar tempat lelaki. Tapi balik duduk luar. Kami duduk luar. Kita nak putih-putih hidung tu hak gitu. Hidung macam kongkot tu. Tu. Oh, kita tu. Pak ya, dia ajar macam mana hidung macam tu?
Nah, kalau nak tu hak comel-comel belaka kan. Kita tak pernah jumpa orang perempuan mata biru, duk berangan nak mata biru juga kan. Padahal kita Jawa kan. Lepas tu nak cerita macam mana? Nakkan kalau perempuan tu ayat dia selalu saya nak seorang lelaki yang bekerja, mempunyai kerjaya, menghormati ibu. Itu memang menghormati ibu bapa saya, itu memang ayat dia tu. Nah, menghormati ibu bapa saya dan dapat membimbing saya bla 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 tu. Membimbing dia. Kena yang lelaki pula pun begitu juga. Saya nak cari seorang yang perempuan yang solehah yang dapat mengajar saya mengaji. Berat perempuan lelaki ni. Dia pula minta dibimbing. Nah, lelaki bermasalah. Sebenarnya kita ni ikut jodoh kita, ikut hal kita. Dan Quran pun sebut kan, orang yang perempuan yang jujur kahwin dengan lelaki yang jujur, yang soleh dengan solehah. Itu memang pasangan begitu. Dan cuma macam tuan-tuan lah, tahu sangat, nak sangat tambah tu. Senyap tu nak sangat tambah. Kalau duduk kat warung tu bertepuk-tepuk tu, meja tu. Apalah takut punya pasal. Kau jangan cabar aku lah, cakap je semua tu. Padahal depan isteri tu, pendekar tukar je tikus. Cuba fikir tu. Itulah setengah ustaz, dia buat kelakar sikit lah dia kata. Tentang kisah seorang, kisah raja Raja apa? Raja rimba ni kan singa tak? Singa. Jadi semualah kena hormatlah raja singa ni, raja rimba ni, singa tu. Tiba-tiba datang seekor kucing. Binatang lain tak berani tegur singa, raja kan garang. Datang kucing ni, dia siap boleh bercakap dengan singa ni. Sound singa tu. Jadi binatang lain pun heran. Kau berani sound bos. Macam mana kau boleh berani? Dia kata, orang kata kucing, macam mana kau boleh berani sound bos tu? Singa tu. Dia kata, aku sebenarnya singa sebelum menikah. Faham? Aku ni singa sebelum menikah. Selepas menikah, kucing. Itu cerita dia. Saya buat gelak je tu, buat hilang ngantuk je tu. Legenda. Ada hasrat tu, tahu ni, tengok muka-muka pun macam-macam nak berkahwin lagi tu, tapi tak tahulah. Jadi tak cukuplah satu tu lah. Jadilah orang yang tauhid. Jadi isteri pun tauhid juga, Esa tu. Ada setengah orang kata, syekh-syekh, kalau ustaz-ustaz pun kata, nikah lagi. Kita mazhab tauhid. Mengesakan Allah. Isteri pun satu cukup. Padahal nak juga tu sebenarnya tu. Lalah PM tepi, ada ke? Depan orang tak boleh cakap. Tapi terimalah hakikat ni begitu. Macam mana? Ada setengah orang diam dia, tiba-tiba tambah. Diam, tiba tambah lagi. Heran juga tu. Yang bertepuk-tepuk meja atas kat warung tu, itu yang paling tak jadi sekali tu. Kami menjawab itu semualah persoalan keadilan milik Tuhan. Tuhan wajib bersifat dengan adil. Adalah berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Milik bererti kepunyaan. Tuhan menjadikan dan menganugerahkan dan menghukumkan hamba-Nya adalah menurut keadilannya dan hak miliknya. Sedangkan kita semua adalah hak milik Tuhan secara mutlak, secara total. Misal untuk memahami, anda bekerja seorang pemilik syarikat yang telah menetapkan pukul 8 pagi masuk waktu pejabat, punch card. Adakah anda berani menegur toke anda dengan berkata, buat apa pukul 8? Biarlah pukul 10. Tentu anda tidak berani kerana itu hak milik dia, milik bos tu. Dia menentukan, apatah lagi Tuhan memiliki seluruh alam ini. Misal yang lain pula, segala perabot rumah telah diatur oleh tuan rumah kerana rumah itu adalah rumah miliknya. Anda sebagai tetamu bolehkah berkata, buat apa kau letak kat sini?
Letaklah tepi sana, susun kat sana. Langsin warna tak ngam ni dengan dinding. Dinding ni pula warna hijau. Langsin ni pula warna coklat. Cuba tukar warna hijau juga, biar sama cantik. Cushion ni warna hijau juga semula. Barulah serasi warna dia. Boleh kita compare rumah orang macam tu. Rumah dan perabot itu bukan milik anda. Bukanlah. Begitulah Tuhan. Dia berhak berbuat sesuatu dengan keadilannya. Sesuatu yang dilakukannya adalah berdasarkan adilnya dia. Allah kalau buat memang adil. Sehingga di akhirat nanti tiada hujah dan tiada dalih lagi bagi hamba melainkan menerima hukuman sahaja. Hal ini dapat anda lihat keterangan lanjut dalam kitab-kitab. Huraian sifat kudrat. Kudrat ialah sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, sedia kala, yang berdiri, yang ada pada zat Tuhan. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan meniadakan tiap-tiap yang tiada dengan bersetuju dengan iradah. Jadi Allah cipta satu perkara tu dengan kuasa yang sepakat, yang bersetuju, yang sepadan dengan iradah kehendak Allah. Pertama, kenyataan kudrat ialah sifat yang tetap ada. Bermaksud sifat kuasa Allah adalah wajib ada. Akal sekali-kali tidak menerima ketiadaannya. Kedua, kenyataan yang qadim lagi azali yang sedia kala. Bermaksud sifat kuasa Allah Ta'ala adalah sedia kala tanpa ada permulaan kuasanya. Anda mesti memahami erti qadim dan azali. Telah terdahulu bicara ringkas qadim dan azali, bersifat qadim. Sila anda rujuk di sana. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah pada pengajian akan datang kita akan sentuh tentang, masih lagi bicara tentang berkaitan dengan bab kuasa ini, kudrat Allah Ta'ala ni, tentang makna qadim dan azali. Ada sikit khilaf dan perbincangan qadim tu apa, azali tu apa. Ada yang membahagikan qadim tu dengan istilahnya, azali pun dengan istilahnya. Ada yang mengatakan qadim dengan azali benda yang sama juga. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan taufiq insya-Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Allahumma al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma na'udzubika min ilmin fa wal qalbin la yaghsha wa 'amalin fa du'a inna Allahumma faqina fid din wa alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisil Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.